Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Terima kasih kerana bersama-sama dalam channel ini untuk mendapatkan berita-berita terkini yang sensasi, mantap dan terbaru. Bagi anda yang pertama kali bersama dalam channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Terima kasih sekali lagi. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Berita terbaik di channel ini. Kita jumpa lagi. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Berita terkini daripada harapandaily.com bertajuk PM paling berani bertindak, rakyat puji Anwar sekat kapal Israel. Berita penuh. Kerajaan Malaysia buat pertama kalinya mengambil langkah paling tegas apabila tidak lagi membenarkan syarikat perkapalan yang berpangkalan di Israel ZAM daripada berlabuh di mana-mana pelabuhan di negara ini. Perdana Menteri berkata, kerajaan memutuskan untuk tidak lagi menerima kapal yang menggunakan bendera Israel untuk berlabuh di negara ini. Selain larangan kepada mana-mana kapal yang dalam perjalanan menuju ke Israel daripada memuat kargo di pelabuhan Malaysia. Seperti dijangka, keputusan kerajaan itu mengundang tanda tanya berikutan. Ramai tidak mengetahui bahawa kapal Israel telah dibenarkan berlabuh di Malaysia sejak tahun 2002 lagi di bawah pentadbiran Tun Dr. Mahathir Mohamad. Tun dalam ulasan ringkasnya semalam mempertahankan keputusan pada tahun 2002 kerana ketika itu Malaysia masih menaruh harapan kepada usaha dunia damai antara Palestin dan Israel. Sementara itu, Facebook Datuk Seri Anwar Ibrahim terus dihujani komen positif rakyat Malaysia yang menyokong penuh usaha beliau dalam menunjukkan ketegasan terhadap Israel. Katanya, tahniah PM10 Datuk Seri Anwar Ibrahim. Negara kita, keputusan kita. Tiada negara lain yang boleh campur urusan negara kita. Tulis Muhammad Syafiq Yassin. Banyak lagi komen-komen lain yang menyokong dan memberikan komen yang positif kepada keputusan daripada negara Malaysia itu. Sementara itu, Wan Abdul Aziz meninggalkan komen mengatakan jika Perikatan Nasional masih mentadbir Malaysia, pesawat Israel bukan sahaja boleh melalui ruang udara negara, bahkan mungkin dibenarkan melalui atas Putrajaya. Katanya, terbaik PM, bayangkan kalau PN tebuk atap. Pesawat Israel bukan saja dapat masuk ruang udara negara kita, bahkan siap boleh lalu atas Putrajaya, tulisnya di dalam komen tersebut. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysia ku, kita jaga kita. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Terima kasih kerana bersama-sama dalam channel ini untuk mendapatkan berita-berita terkini yang sensasi, mantap dan terbaru. Bagi anda yang pertama kali bersama dalam channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Terima kasih sekali lagi. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Berita terbaik di channel ini. Kita jumpa lagi. Salam sejahtera Malaysia. Datuk Seri Anwar Ibrahim telah melakukan satu perkara yang amat dahsyat mengejutkan seluruh Malaysia. Seluruh Malaysia tiba-tiba, hebatnya. Inilah beza Anwar dengan orang lain. Datuk Seri Anwar Ibrahim sampai kata begini, tak kurang darjat saya walaupun makan di gerai warung, kata Datuk Seri Anwar Ibrahim. Lihatlah Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Agung punya kerendahan hati. Sebab itu rakyat sayang diorang. Kebawa Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong sanggup mencemar Duli dalam setiap apapun. Kemudian Anwar pun apa kurangnya? Perdana Menteri menjadikan kunjungan ke gerai dan warung pada Jumaat adalah acara tetap mingguan dan cara mempromosi barangan Malaysia.
Perdana Menteri Anwar Ibrahim mahu usaha untuk mempromosi barangan Malaysia di peringkat antarabangsa dan tempatan dipertingkatkan lagi bagi merangsang pertumbuhan ekonomi negara. Menteri Kewangan itu berkata beliau sendiri memainkan peranan dalam mempromosi barangan Malaysia, antaranya melalui pemakaian batik Malaysia di peringkat antarabangsa. Betul tuh, jangan cakap saja. Esok petang saya ke Tokyo, Jepun katanya, untuk mesyuarat ASEAN, dan semua 10 negara ASEAN diundang Perdana Menteri Jepun Fumio Kishida, dan satu malam dia kata boleh pakai pakaian suit atau pakaian rasmi. Saya bagi nota nak pakai batik Malaysia walau di sana Jepun musim sejuk. Ini sebab saya rasa bertanggungjawab untuk promosi barang buatan Malaysia, katanya ketika berucap merasmikan Karnival Barangan Malaysia 2023 di sini. Dari sudut mempromosi barangan Malaysia di peringkat tempatan pula, Anwar berkata beliau menjadikan kunjungan ke gerai dan warung pada Jumaat untuk makan tengah hari sebagai acara tetap mingguan beliau. Katanya sebelum solat Jumaat saya pergi warung dan gerai dan makan di kedai tempatan. Ini cara promosi barangan Malaysia, katanya, sambil menambah ia dilaksanakan sejak beliau menjadi Perdana Menteri pada 24 November 2022 lagi. Beliau turut menyeru anggota pentadbiran untuk menunjukkan kesungguhan dalam mempromosikan serta menyokong barangan Malaysia. Menteri, timbalan menteri, Setiausaha, kawan-kawan, ambillah langkah untuk tambah promosi barang Malaysia. Ada kesungguhan, katanya. Datuk Seri Anwar Ibrahim turut berkata, saya sendiri tidak akan rasa kurang darjat pun kalau makan di gerai dan warung tiap minggu. Tak turun darjat manapun. Kopi atau makanan yang dihidang ini kadang-kadang lebih enak daripada restoran 5 bintang. Betul. Beliau menasihatkan pengusaha produk Malaysia terus mempertingkatkan mutu barangan mereka supaya dapat bersaing dengan syarikat luar. Puluhan syarikat tempatan telah menerobos ke jaringan antarabangsa, bukan saja ASEAN tetapi beberapa negara Eropah. Mengenai Karnival Barangan Malaysia selama 4 hari bermula hari ini, Anwar berkata karnival itu membantu menyemarakkan pertumbuhan ekonomi di negara. Dan tadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Perdana Menteri menang kes kepada Sanusi. Fitnah Sanusi itulah. Perdana Menteri menang. Saya boleh jamin sekurang-kurangnya 50% PM dah menang. Of course lah 50-50 kan. Tapi saya rasa PM menang lah. Perdana Menteri perolehi perintah injuksi interparti terhadap Sanusi. Ini maksudnya mahkamah mendapati bahawa apa yang dibuat oleh Sanusi itu perlu dihentikan. Maksudnya ada harapan besar. Dia kalah. Perdana Menteri memperoleh perintah injuksi interparti, iaitu kedua-dua belah pihak, bagi menghalang Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Makno daripada mengulangi dan menerbitkan semula kenyataan yang didakwa memfitnahnya. Injuksi itu adalah berkaitan dengan kes saman fitnah yang telah difailkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim terhadap Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Jeneri itu berhubung ucapan yang didakwa berbaur fitnah dalam satu kempen ceramah jelajah PNBes Tambun pada November tahun lalu. Hakim Mahkamah Tinggi Alostar Mahazan Mat Taib membuat keputusan itu hari ini selepas mendengar hujahan daripada Peguam Datuk SN Nair yang mewakili Anwar dan Peguam Yusfarizal Yusof yang bertindak bagi pihak Sanusi pada 16 Oktober yang lalu. Pada 30 Julai lalu, Mahkamah Sama telah pun membenarkan permohonan Anwar untuk mendapatkan permohonan injuksi ex parte berhubung perkara yang sama. Mengikut pernyataan tuntutan, Anwar mendakwa pada 13 November tahun yang lalu, Sanusi yang juga pengerusi Perikatan Nasional PN Kedah telah memberikan ucapan ketika pilihan raya dan pada ceramah itu sebagai menyokong calon PN bagi Parlimen Tambun, Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu, dengan ratusan pengunjung menghadiri ceramah itu. Menurut Anwar, ucapan dalam ceramah itu diterbitkan atau menyebabkan penerbitan semula dan disiar secara siaran langsung dalam Facebook bawah nama Faizal Azumu yang mendapat tontonan lebih 88,000 kali.
531 reaksi, 58 kali perkongsian, dan 384 komen. Setakat tarik pemfailan saman itu. Pengerusi PH itu mendakwa pada 14 November tahun lalu kenyataan fitnah daripada video itu telah dipetik oleh Malaysia Kini, dan portal tersebut menerbitkan satu artikel dalam bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris bertajuk Kes Liwat Anwar. Dulu kesian sungguh, sekarang pas kena pikir. Anwar mendakwa kenyataan fitnah itu antara lain membawa maksud plaintiff mendapat pengampunan dirajam melalui penipuan dan kekal tidak diampunkan, serta memperdayakan yang di-Pertuan Agong, seorang pembohong, tidak boleh dipercayai, tidak beretika dan mengkhianati mandat rakyat. Wow, ini teruk nih. Plaintiff mendakwa kenyataan itu adalah tidak benar, keji serta berniat jahat dengan tujuan untuk menghasut orang ramai dan menimbulkan kebencian pribadi terhadapnya dan PH semasa tempoh berkempen menjelang pilihan raya umum PRU 15 pada 19 November tahun lalu. Padan muka lah, padan muka. Kepada seluruh rakyat Malaysia, hentikan memfitnah. Hentikan memfitnah. Bukan saja kamu tak masuk surga, tapi kena denda di dunia. Masuk neraka lagi, masuk penjara lagi, denda lagi, saman lagi. Padan muka. Salam sejahtera Malaysia, Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Malaysia kita punya, cintai Malaysia aku, kita jaga kita. Fitnah Mastura makan diri. Mastura, Doktor Siti Mastura yang telah memfitnah, ramai orang, bukan seorang dua, tapi ramai orang dia fitnah. Tapi setakat ini belum ada lagi lah mahkamah putuskan sama ada dia memfitnah atau tidak. Tapi sudah ada keputusan pembayang bahwa ada kes saman fitnah Siti Mastura diarahkan oleh mahkamah file pembelaan. Maksudnya apa? Ada kes. Maksudnya ada kes, ada yang perlu dibela oleh Siti Mastura. Mahkamah Tinggi Pulau Pinang hari ini mengarahkan ahli Parlimen Kepala Batas Dr. Siti Mastura Muhammad memfailkan pernyataan pembelaan bagi menjawab saman fitnah yang dikemukakan oleh 3 pemimpin DAP terhadapnya. Ahli jawatan kuasa Muslimat PAS Malaysia itu diarahkan berbuat demikian selewat-lewatnya 11 Januari 2024. Kalau tak ada sampai 11 Januari, habislah. Ini betul-betul makan diri. Kerana Dr. Siti Mastura sekarang ramai orang buat meme tentang kedoktoran PhD ni. Apa tidaknya Lim Kit Siang dengan Lim Guan Eng dikasih sama tiba-tiba dengan Lim Kuan Yew. Bukan Lim Kuan Yew lah, Lee Kuan Yew. Aduh, doktor. Hakim Datuk Kwai Chew Sun turut menetapkan pada 9 Februari untuk pengurusan kes selanjutnya. Pengurusan kes melalui simekan hari ini berlangsung di hadapan penolong pendaftar kanan Tunku Intan Nadira Tunku Muhammad Nazarin. Plaintiff yang diwakili Datuk Sankara Nair, Jadin Pun Wai Ken dan Wong Guo Jin, manakala Muhammad Hakimi Farhami mewakili defendant. Saman itu difailkan oleh pengerusi DAP Lim Guan Eng, Lim Kit Siang, ahli Parlimen Seputi Teresa Kok, jadi 3 daripada firma SN Nair and Partners di Mahkamah Tinggi Georgetown pada 27 November lalu. Ketiga-tiga plaintiff itu mendakwa Mastura telah mengeluarkan kenyataan bahawa mereka mempunyai pertalian dengan Parti Komunis dan ketuanya Chin Peng serta bekas Perdana Menteri pertama Singapura Lee Kuan Yew. Lee Kuan Yew tahu? Lee Kuan Yew, bukan Lim Kuan Yew. Aduh, otak mana otak? Takkanlah PhD Lim Kuan Yew dengan Lee Kuan Yew tak tahu. Mereka menegaskan bahawa ketika ceramah pada 4 November lalu, defendant telah membuat beberapa kenyataan yang merujuk secara langsung dan tidak langsung kepada ketiga-tiga plaintiff. Kenyataan itu mengaitkan mereka kononnya mempunyai hubungan dengan Parti Komunis, menyokong serta mengamalkan selain menyebarkan ideologi dan falsafah komunisme dalam negara.
Menurut plaintiff, kenyataan Mastura juga mengandungi butiran bahawa mereka adalah musuh negara serta tidak mempunyai kesetiaan kepada raja dan negara, selain warga negara yang tidak setia dan mengamalkan ideologi terlarang. 3 pemimpin DAP terbabit juga mendakwa kenyataan defendant turut mengandungi butiran bahawa mereka ancaman kepada keselamatan negara. Mastura juga mendakwa ketiga-tiga ahli politik berkenaan adalah sebahagian daripada agenda Klan Lim untuk membentuk sistem kader, iaitu istilah yang lazim digunakan dalam struktur Parti Komunis oleh DAP bagi menyebarkan ideologi dan falsafah komunis di negara ini. Sehubungan itu, plaintiff menegaskan bahawa dakwaan defendant adalah tidak berasas, palsu, berniat jahat kerana sengaja mengaitkan mereka dengan Parti Komunis dan Sinn Peng. Tindakan defendant jelas sekali didorongi dengan tipu muslihat untuk mendapatkan publicity bagi menaikkan imej parti politik defendant. Menurut ketiga-tiga plaintiff dalam pernyataan tuntutan. Habislah. Kalaulah seorang mereka pergi saman 10 juta, 10 juta kali 3 orang 30 juta. Tak apa, doktor kan kaya.